Sebab dia lagi pening. Tapi dia memudahkan pemberian. Dia akan mengurangkan sikit kalau yang kaedah ada keadaan dia mengurangkan kita punya proses kerja tu. Kalau kaedah M kan gunakan 5 jadual. Jadi mungkin gunakan 4 itu tadi. Tapi tak spesifik lah. Tapi dia asasnya pada kaedah M. Okey. Apa kaedah dua fasa ni? Kaedah dua fasa ni dia ialah kaedah penganti juga, cuma dia punya cara dia menyelesaikan tu berbeza sikit ke atas fungsi. Dua fasa maksudnya dia ada dua peringkat. Apa dia kata? Rumuskan satu fungsi objektif baru dengan menggantikan fungsi objektif asal dengan fungsi meminimumkan. Tak kisahlah fungsi asal kita maksimum ke minimum, tukar jadi minimum dia. Maksudnya kita cipta, kita buat satu fungsi objektif yang baru. Meminimumkan apa? Meminimumkan jumlah pemboleh ubah buatan. Kali ini kita fokus pada pemboleh ubah buatan tadi, tertakluk pada kekangan yang asal. Yang akan mengubah yang ini saja. Dia kaedah dia. Tak kisahlah fungsi asal tu maksimum ke minimum, kita tukar dia jadi fungsi, kita buat fungsi baru, namanya meminimumkan. Meminimumkan siapa? Meminimumkan pemboleh ubah buatan. Jadi saya akan tunjukkan. Kemudian wajarkan tableau tingkat macam biasa. Kalau ada tadi case negatif M tadi, kita jemput macam biasa. Dan fasa yang pertama sebab dia ada dua fasa. Fasa yang pertama tu macam mana kita nak tahu fasa yang pertama tu dah stop, dah boleh move kepada fasa 2 bila kita akan dapat nilai penyelesaian, kita akan jumpa nilai penyelesaian kosong. Kalau yang kita buat tadi, bila kita buat kaedah simplex atau kaedah penalti, nilai penyelesaian kita makin lama makin besar, makin lama makin besar. Bila kosong, nilai dia akan meningkat. Tapi ni dia terbalik. Dia akan jumpa nombor kosong tu. Dia akan jumpa nombor kosong. Jumpa di nombor kosong tu, maksudnya kita dah habis fasa yang pertama. Barulah boleh masuk fasa yang kedua. Okey, fasa yang kedua ni kita gunakan penyelesaian dalam fasa yang pertama sebagai permulaan bagi fasa yang asal. Ini dia kompleks sikit. Penyelesaian yang kita dapat dalam hujung fasa pertama kita ambil sebagai permulaan bagi fasa yang kedua. Apa yang kita buat ialah kita masukkan balik fungsi objektif yang asal. Tadi fungsi objektif asal kita simpan tepi, ini kita ambil balik, masukkan dalam jadual. Ada kaedah dia. Dan macam biasa wajarkan dan kita buat proses kaedah simplex sehingga habis seperti biasa. Okey, contoh dia. Contoh yang sama. Okey, contoh yang sama dengan kaedah penalti tadi. Ini model dia. Dan bila kita gunakan kaedah M tadi, bila kita gunakan kaedah M, apa yang kita buat? Ini model yang sama, masih model yang sama dengan kaedah M tadi. Kita ada kekangan yang pertama, kekangan yang kedua, kekangan yang ketiga. Tengok ada berapa pemboleh ubah buatan yang kita wujudkan. Pemboleh ubah buatan yang kita wujudkan ada dua kan? R2 dan R3. Okey, jadi kalau model tu ada pemboleh ubah buatan, barulah kita boleh gunakan kaedah dua fasa. Kalau tak ada kaedah pemboleh ubah buatan, apa nak guna kaedah dua fasa? Lagi gunakan kaedah yang biasa. Maknanya kita ada option kalau dia ada pemboleh ubah buatan. Okey, tadi saya kata fasa yang pertama kita wujudkan fungsi objektif. Fungsi objektif yang asal apa? Meminimumkan. Tak kisahlah yang asal ni minimum ke maksimum, kita wujudkan fungsi yang baru, namanya meminimumkan siapa? Meminimumkan R sama dengan R2 campur R3. Mana datang R2 campur R2 dan R3 ni? R2 dan R3 ni sebab dia wujud dalam kekangan fungsi yang asal, dalam model yang asal. Kalau awak ada R1, R2, R3, itu ialah meminimumkan R1 campur R2 campur R3. Kalau sampai R10, campur R1 campur R2 campur R3 sampai R10. Sebab tu kadang-kadang yang ini penting. Kenapa R2 dan R3? Sebab kekangan R ni hanya wujud dalam kekangan yang kedua dan kekangan yang ketiga. Jadi subscript itu penting. Susunan dia penting. Tak boleh tulis dia tidak mengikut urutan. Dia mengikut keperluan berdasarkan kekangan tadi. Ini fungsi yang ramai pelajar akan keliru ni. Dia hanya ada meminimumkan, tak ada memaksimumkan R.
Walaupun fungsi asal itu memaksimumkan. Jadi untuk fungsi objektif yang kita wujudkan ini fungsi objektif macam fungsi objektif buatan, bukan fungsi objektif yang sebenar. Ini seperti yang saya tulis ni. Tidak kira sama ada fungsi asal untuk maksimum ataupun minimum. Jadi bila kita gunakan kaedah simplex, kita gunakan pendekatan meminimumkan. Pemberi ubah masuk yang paling positif. Kita akan stop kalau semua kali dia bernilai negatif. Jadi sekarang ni dalam jadual 3.11, dalam jadual 3.11 kita lihat kita ada satu jadual bagi fungsi kaedah dua fasa. Maksudnya kita berada pada fasa yang pertama. Ambil perhatian ni Pak. Kita gunakan ni kan. Dia bukan lagi Z, dia bukan lagi C. Kalau sebelumnya kita jumpa Z dan kita jumpa Z dan kita jumpa C. Kalau Z untuk maksimum, C untuk minimum. Kalau R ni maksudnya kita gunakan kaedah dua fasa pada fasa yang pertama. Lagi spesifik. Jadi kita berada pada fasa yang pertama dan operasi dia mesti operasi meminimumkan. Itu satu cara. Jadi kaedah dia mesti meminimumkan. S1, R2, R3 boleh buat asal. Lagi sekali kita ada hitung ni. Patutnya nilainya apa ni? Nilai mesti kosong. Dia negatif 1. Buatlah proses yang sama macam setiap kali. Apa pemboleh ubah yang terlibat? Pemboleh ubah R2 dan R3. Apakah perkali R2 dan R3 dalam fungsi yang kita wujudkan tadi? Dia bukan M Satu. Nilai dia positif, nilai dia positif 1. Nilai dia positif 1. Sebab tu dalam jadual tu nilai negatif. Jadi kalau kita buat operasi ni, kalau kita nak ubah tu, kalau untuk R1, apa nilai dia yang asal? Negatif 1. Campur dengan perkali ni dalam fungsi yang asal positif 1 untuk R2. Berapakah perkali R2 dalam persamaan R2? 1. Campur dengan perkali R3 yang asal dalam fungsi meminimum tadi 1. Perkali R2 dalam persamaan ini R2 perkali R2 dalam persamaan R3. Jawapan dia ialah kosong. Itu dia punya logik dia. Okey, saya bagi satu lagi kat nilai dia. Penyelesaian. Nilai asal dia kosong. Campur 1 darab 12 campur 1 darab 18 campur 12 30. Kat sini tak ada M. Kalau M tu memang tak ada. Kau jangan dapat tak M pula. M tu memang tak ada kan? M tu memang tak ada. Walaupun kita ada pemberi buatan. Ini yang menyebabkan dia macam senang sikit lah. Sebab tak ada M tu kan. Sebab ada M tu kan. Tapi tak semesti dia. Jadi semua yang boleh buat, yang ni kena ubah, ni kena ubah, ni kena ubah, ni kena ubah. Jadi apa? Jadi ni. Balik nanti minggu depan kita panjang kan? Panjang buat. Baru buat lagi kan? Sebab dia still dia berdiri. Kalau saya boleh masuk pada kepala awak, saya cucuk USB dapat. Kenapa saya boleh tahu? Sebab saya jangan jadi banyak tahun kan? Benda tu memang ada lah. Saya dah tahu lah kat mana betul tu lah. Awak nak boleh buat macam apa yang saya cakap, awak kena banyak buat latihan. Itu yang membezakan kita bukan yang membezakan kita ialah pengalaman tu je. Saya dah ajar banyak kali, awak baru first time belajar kan? Nampak macam tu. Saya tahu susah. Bila saya cakap, saya lagi pandai. Belajar ni, kalau awak macam kita bawa kereta, semua orang boleh bawa kereta kan? Awak biasa boleh bawa kereta dengan mahir bawa kereta. Yang mahir tu experience. Dia dah bawa kereta banyak kali. Jadi untuk tujuan special ni, macam mana awak nak mahir, buatlah latihan yang saya bagi ni. Buat latihan sampai muntah. Saya tahu awak tengok apa awak give up. Itu dah sebab saya kata jangan hantar kan. Sebab saya tahu kalau saya suruh hantar pun kalau saya suruh hantar pun awak takkan buat dengan ikhlas. Apa nak mahir macam yang saya buat ni kan. Sampai awak boleh cerita dengan kawan awak buatlah latihan ni. Tak payah cek kalau nak lah. Kan opsi tak awak lah. Kan kita ada KK sampai E kan. Tapi dia dah satu orang nak. Okey. Apa kaedah dia? Maksimum ke minimum sekarang? Minimum. Minimum pemberi ubah masuk ialah pemberi ubah yang paling Positif. betul.
Siapa yang paling positif? Jangan X dapat. Baik. X2. Pembeli ubah keluar, tengok nisbah. Yang ini abaikan. Sebab ini adalah Kosong. kosong. Jadi kita ada 12 bagi 2, 6. 6, 18 bagi 2, 9. 9. 2 akan keluar, X2 akan Masuk. proses tu berulang Sampai. Di unit ni kat mana tau? Di unit dia, nampak tak? Sebelum ni bila kita buat nilai penyelesaian, kita takkan jumpa nilai penyelesaian kosong. Kita jumpa nilai penyelesaian kosong pada jadual mula-mula je. Tapi kaedah ni abang akan jumpa ni kosong. Jangan terkejut dah. Kalau kita salah kan? Bila jumpa dengan syarat awak kira betul dalam kaedah jumpa pasang, bila awak buat proses penyelesaian, awak jumpa nilai penyelesaian kosong macam ni, maksudnya awak pada penghujung fasa yang pertama. Dah boleh stop. Kita nak masuk fasa yang kedua. Kita nak landing lah. Tapi belum boleh landing. Belum boleh landing lagi. Dah transit kan? Ini bukan jawapan dia. Ini hanya petunjuk bahawa fasa satu dah habis. Maksudnya dah tak perlu lagi buat larangan seterusnya. Dah tak perlu lagi tentukan pembeli buah masuk, pembeli buah keluar. Apa yang awak perlu tentukan ialah ambil balik fungsi yang asal. Fungsi asal jangan buang. Ambil balik fungsi yang asal. Ini fungsi yang asal kan? Bentuk balik jadual ni. Ambil jadual ni. Jadual yang jumpa kosong ni kan? Yang jumpa kosong ambil. Hanya buang 2 kolom pembeli ubah buatan saja. Yang ini saja buang. Jangan tak dalam exam nanti kau buat macam ni. Kamu tak perlu tell ni dulu. Kau buat lagi sekali. Maksud apa? Buang yang itu. Yang ini kita gantikan dengan perkali yang asal. Perkali yang asal dalam fungsi objektif. Jadi saya dapat jadual 3, 3, 15. Apa tak? Pendek je ada. S3, S1. Yang ini kita boleh letak sekali. Dah tak perlu lagi kita asing dua. Sebab kita ini fasa yang ini. Okey. Dapat ni? Dapat. Nampak tak? Nombor boleh ubah mana negatif 3 ni. Negatif 3 ialah perkali X1 yang asal dalam fungsi objektif. Negatif 5 perkali X2 yang asal. S3 kosong, S1 kosong. R2, R3 kita dah buang kolom tadi. Sebab ni kaedah fasa 2. Benda ni hanya boleh buat dalam kaedah 2 fasa ni. Kaedah lain tak boleh, kena tekan di bentuk. Okey. Oleh kerana pada peringkat ni, okey, perkali yang lain ni tekan yang ni tekan. Jangan ubah. Kita buang hanya kolom tadi. 2 kolom saja. Okey, pada peringkat ni kita tahu X2 dan X1 ialah pemboleh ubah asas dalam jadual ni kan. X2 dan X3 ialah pemboleh ubah asas dalam jadual ni. Pemboleh ubah asas dalam jadual ni. Oleh kerana dia pemboleh ubah asas, nilai ni sepatutnya S3 dah kosong betul. Nilai 2 ni negatif 3 dan negatif 5 ni sepatutnya apa? Kosong. So macam mana nak jadikan dia kosong? Buat dah tadi, operasi tadi. Okey. Ini macam nak buat. Okey, saya tunjukkan satu. Negatif 3. Ini untuk X1 X1. Berapa nilai asal dia? Negatif 3. Campur dengan berapakah nilai perkali asal X1? 3. Okey, sebelum tu berapa pemboleh ubah yang terlibat nilai dia kita nak tukar jadi kosong? 2. Ada 2, iaitu X1 dan X2. Jadi kita perlu tahu nilai asal dia. 3 untuk X1 dalam perkali X1 dalam persamaan X1. 1. Campur dengan 5. Kenapa 5? Ya, yang asal ni. Perkali X2 dalam persamaan yang asal 5 dalam dengan 5 dalam perkali X2 dalam persamaan dalam kolom X1. Kosong. Jawapan dia sama dengan Kosong. Ini sudah untuk yang lain-lain. Sama juga dia punya step. Kalau yang ini berapa nilai sepatutnya? Ini dah kosong campur 3 dalam 2 campur 5 dalam 6. Dapat 36. 30 campur 6. Dapat 36. Okey, lepas tu baru kita pergi pada proses kelaran dia. Baru dia beri S1, S2, S3. Barulah kita boleh tulis balik C ni.
Itu fungsi yang asal kan? Fungsi yang asalnya C. Kebetulan. Kalau fungsi asalnya Z, Z lah. Jadi proses seterusnya, bila awak tukar dengan C, kita kena buat operasi yang asal. Kalau dia C, maksudnya kita buat kaedah meminimumkan. Kalau dia Z, kita buat kaedah memaksimumkan. Itu saja. Okey, oleh kerana kebetulan dia C, kita teruskan dengan proses meminimumkan. Meminimumkan apa syarat dia? Pemberi upah masuk ialah pemberi upah yang paling positif. Ataupun tablo tersebut akan optimum jika tiada satu pun perkali yang bernilai positif. Kebetulan semua negatif. Kebetulan ini kebetulan dia tak clear. Kebetulan semuanya tiada satu pun positif. Maksudnya tiada satu pun pemberi upah masuk, automatiklah ini adalah nilai penyelesaian optimum dia. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 6, C sama dengan 36, sama dengan kaedah M tadi. Cuma start dia berbeza sikit. Nampak dia macam mudah sikit kan? Dia kurang penggunaan hal itu tadi. Tapi lah, kita berkata bersoalan lah. Maksudnya kalau kena guna pemberi upah buatan, awak ada dua option ni untuk gunakan ni sama ada kaedah M ataupun kaedah penelitian. Ya. Ada soalan? Kita habiskan yang ni. Okey, kita boleh jawab daripada awal. Boleh kita kata baju. Pasal. Jumlah helmet dah bertanggung. Jadi pasu. Okey. Yang ini bukan. Ini macam dia punya lengkap dia. Yang asalnya adalah kaedah simplek. Kaedah simplek yang minggu lepas tu, itu dia punya core dia. Sama ada kita boleh gunakan kaedah simplek ataupun kaedah pemberi upah buatan ni. Tengok model tu dia ada apa bentuk kekangannya. Kalau bentuk kekangannya semuanya lebih kecil, kalau semua kekangan kita lebih kecil, macam contoh yang mula-mula kan, yang contoh mula pasal tak kemah. Kemah misalnya semua lebih kecil, kita boleh selesaikan guna kaedah simplek saja. Kaedah simplek biasa tanpa melibatkan pemberi upah buatan ni. Tapi S tu tak ada. Tetapi kalau ada salah satu tekangan, ada yang salah satu, belum kalau semua, apalagi semua kan, salah satu tekangan sama dengan ataupun tekangan lebih besar atau sama dengan ataupun tekangan sama dengan. Kita tahu kita mesti gunakan pemberi upah buatan. Bila kita gunakan pemberi upah buatan, ada dua cara. Nak guna kaedah penalti atau nak guna kaedah dua fasa. Apa-apa dia ada dalam nota. Okey, last kali ini dalam jarang digunakan tapi pada ada dalam nota kan. Dia kata peminimuman sebagai kebalikan kepada memaksimumkan. Hanya dia nak tunjukkan kalau kita meminimumkan C sama dengan maksudnya kita memaksimumkan negatif C. Kalau kita memaksimumkan Z sama dengan kita meminimumkan negatif Z. Itu saja. Maksudnya apa? Kalau fungsi kita ialah fungsi meminimumkan, fungsi kita fungsi meminimumkan. Dari segi aplikasi dia adalah beberapa kes kita nak tukar yang menyebabkan kita kena selesaikan dalam bentuk maksimum. Fungsi dia meminimumkan, tapi kita nak selesaikan dalam kaedah memaksimumkan. Untuk jawapan dia masih sama. Okey, kalau saya nak katalah fungsi asal saya meminimumkan, saya nak selesaikan dalam konteks memaksimumkan. Apa yang kita perlu buat? Kita darabkan semua tekangan ni, kiri dan kanan dengan negatif 1 yang akan jadi ni. C ni akan jadi negatif C. Memaksimumkan negatif C. Sama maksudnya dengan meminimumkan positif C. Mana tadi kan? Ni. C itu asalnya apa? C itu asalnya memanglah meminimumkan. Tapi dia punya bayangan dia ialah kalau maksimum negatif C. Itu maksudnya minimum C sama dengan maksimum negatif C. Maksimum Z sama dengan minimum negatif Z. Itu dia punya equation. Jadi kaedah dia semua sama, tak ada beza. Cuma kalau awak tulis macam ni dalam jadual simplek, dalam tabel simplek, walaupun fungsi asal dia meminimumkan, penyelesaian dia mestilah menggunakan kaedah memaksimumkan sebab awak gunakan simbol negatif C. Ini penting dia. Dia masuk jadual, nampak jadual dia. Jadual ni dah biasa tengok kan? Dah biasa tengok, awak dah mahir dah. Tengok dia boleh tulis ni 10 muka surat pasal jadual saja.
Panjang surat. Nampak tak? Selama ni nilai ni apa? Positif 1. Sekarang dia jadi negatif 1. Kalau tengok, awak tengok yang contoh-contoh tadi kan. Kalau Z 1, Z pun 1, C pun 1. Kalau kat nilai dia C 1, maksudnya dalam jadual tu kita guna kaedah meminimumkan. Kalau C negatif 1, fungsi asal dia memang meminimumkan. Tapi dalam kaedah simultan kita kena selesaikan dia menggunakan kaedah maksimum. Inilah bahaya ni. Jangan letak tak tentu pasal. Haru biru hidup kau. Kau kan langgar jadi dia maksimum minimum. Habis semua. Segala yang aku ajar semua dia minta kembali. Dia pun tak faham apa dapat. Sebab tu saya cakap daripada awal-awal kan. Bagus jadual ni dia sangat sensitif. Segala benda yang waktu itu ada maksud dia. Dari segi palangnya, dari segi negatif positif. Okey. Jadi bila kalau tengok jadual 3.17, kita tahu fungsi asal dia ialah meminimumkan. Tetapi bila kita selesaikan, kita gunakan kaedah memaksimumkan. Jadi kalau memaksimumkan, kalau nak wajar, kena wajarkan lah macam biasa bla-bla-bla macam tadi tu. Cuma kali ni pemboleh ubah masuk, pemboleh ubah yang paling positif ke negatif. Kalau maksimum paling negatif. Sekarang dia yang paling negatif. Paling negatif. Kalau minimum yang asal yang paling positif. Tulislah kat mana-mana sampai masuk dalam kepala. Dia dua benda ni kan? Benda tu yang keliru. Okay, jadi bla 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 bla. Contoh yang sama, nampak tak jawapan dia? Jawapan dia pelik sikit. Awak dapat apa? Okey, dapat C X1 masih sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 6. Nampak ni C negatif 1 kan? Jadi kita akan tulis negatif C sama dengan negatif 36. Jadi automatik C itu akan sama dengan 36. Kenapa dia tulis negatif C? Kalau jawapan tu ditulis, apa maksud negatif C sama dengan negatif 36? Fungsi asalnya adalah meminimumkan. Penyelesaiannya menggunakan kaedah memaksimumkan. Itu maksudnya. Jadi C sama dengan 36. Okey, habis topik dah ke 3. Ini baru kuliah keempat, minggu kelima kan? Okey, boleh kejap. Sebab kita belum masuk bulan 12 ni. Bulan ni 2 cuti kan? Lepas balik, kita break. Lepas tu masuk bulan 11, cuti. Seminggu lagi, cuti 2 kali. Bulan 12, 2 kali kelas je. So, jangan lupa. Okey.